Video yang dinanti-nantikan kini sudah tiba. Inilah ulasan saya berkenaan adakah PAS sudah bersedia untuk menjadi kerajaan pusat mentadbir negara ini. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf walaupun video ini memang fully anticipated bukan oleh anda saja tetapi oleh saya sendiri juga. Suasana rakaman kita ini tidaklah sempurna sebab tadi saya telah ke Sungai Cincin dekat Gombak untuk mengikuti sidang media oleh wakil-wakil penduduk dan juga para peguam serta aktivis-aktivis masyarakat berkenaan dengan bantahan jajaran ICRL itu melalui kampung mereka, di mana saya telah laporkan tadi betapa Sungai Cincin ini merupakan antara kawasan terawal dekat Gombak yang penuh dengan nilai sejarah yang ada makam wali-wali serta merupakan tanah kurniaan Sultan Selangor. Jadi kita minta agar kerajaan negeri tolong reconsider alihkan tempat jajaran ECRL itu ke tempat lain. Gombak itu bukan sempit, luas, banyak tanah kosong lagi. Pergilah tempat lain, tak ada masalah pun. Tetapi itu bukan benda yang kita nak cerita pada hari ini. Kita tetap nak cerita juga berkenaan dengan adakah PAS ini sudah bersedia untuk menjadi kerajaan pusat, sudah bersedia untuk mentadbir negara kita ini. Semua tahu, PAS adalah antara parti tertua dekat negara kita ini selain daripada UMNO. Kalau UMNO diwujudkan pada tahun 1946, PAS pula telah diwujudkan sejak tahun 1951, di mana PAS telah menyertai pilihan raya umum sejak sebelum merdeka lagi, iaitu pada tahun 1955 dan dapat satu kursi pun pada ketika itu. Seiring dengan perkembangan zaman, PAS juga berkembang menjadi salah sebuah parti yang sangat-sangat besar dan prominent, terutamanya di kalangan orang-orang Melayu dan juga orang-orang Islam dekat negara kita ini. Dan secara asasnya, PAS ini dah mengalami macam-macam perkara lah, bergabung dengan parti itu, berpecah dengan parti ini sebagainya, berjaya menguasai beberapa negeri, kemudian ada juga tinggal 2 kursi, macam-macam lagi pengalaman PAS ini. Dan untuk pilihan raya yang ke-15, PAS telah mengatasi segala jangkaan terhadap mereka, di mana mereka merupakan antara parti yang mempunyai kerusi terbanyak secara solo dekat negara kita ini, iaitu sebanyak 43 buah kerusi, diikuti oleh DAP dan beberapa parti-parti lain. Maka kalau kita nak pecahkan antara parti-parti secara tunggal, PAS ialah pemilik kursi yang terbanyak dekat negara kita ini. Tetapi walaupun sekarang ini PAS memang kuat dan sebagainya, PAS ada satu reputasi yang saya rasa agak tak best jugalah, iaitu dilihat sebagai parti yang lebih gemar untuk menjadi pengikut, bukan untuk menjadi ketua. Sebab mana-mana gabungan pun yang PAS sertai, tak kiralah Angkatan Perpaduan Ummah pada tahun 1990-an, kemudiannya Barisan Alternatif, kemudian Pakatan Rakyat dan kini Perikatan Nasional. Semua gabungan-gabungan itu menyaksikan PAS bertindak sebagai belakang tabir, sebagai helper, sebagai penguat, bukannya sebagai leader. Bahkan dalam Perikatan Nasional pada ketika ini pun, ada di antara mereka yang tak suka Perikatan Nasional ini mengatakan bahawa kenapa PAS tidak memimpin Perikatan Nasional. Walaupun telah diberitahu berulang kali oleh para pimpinan PAS bahawa bukan mereka nak cari jawatan sebagainya, kerana itulah mereka lebih pentingkan agenda Islam. Tak kira siapa pun memimpin, janji orang Islam, benda itu kurang diterima sebenarnya. Dan jujur saya cakap, benda itu tidak begitu diterima juga oleh masyarakat. Sebab mereka melihat, kalau betul PAS kuat, kenapa PAS tak lead saja? Kenapa mesti orang lain lead dan sebagainya? Dan ini mendatangkan satu keraguan oleh orang ramai tentang keupayaan PAS untuk menjadi pemimpin. Sebab sekian lama PAS ini bertindak sebagai belakang tabir dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, bila saya buat poll ini dekat community tab saya dekat YouTube, ramai yang beranggapan PAS telah bersedia sebenarnya untuk menjadi kerajaan pusat. Daripada lebih kurang 6,300 responden yang telah mengambil bahagian dalam undian ini, 85% daripada mereka menyatakan bahawa PAS memang dah bersedia sebenarnya. Ada 15% saja yang kata PAS belum bersedia. Tetapi saya memang tahu kalau penyokong PAS mungkin akan kata PAS dah bersedia. Tetapi saya lagi suka tengok apakah hujah mereka yang mengatakan PAS tidak bersedia. Dalam hujah-hujah tersebut ada juga komen-komen yang menganjing dan sebagainya lah. Yang itu saya abaikan. Tetapi ada beberapa komen yang sangat menarik perhatian saya yang saya boleh rangkumkan. Nombor satunya lah, PAS tidak menonjolkan mana-mana pimpinan ataupun tokoh-tokoh yang dilihat sebagai seorang poster boy yang boleh dijadikan sebagai calon Perdana Menteri. Sekarang ini macam dah nampaklah bayang-bayang. Banyak orang mengatakan bahawa Dr. Syamsuddin Mokhtar merupakan poster boy PAS pada ketika ini, calon Perdana Menteri yang layak daripada PAS pada ketika ini. Apatah lagi bila Dr. Sam menang PRK Kemaman, lagilah nampak bahawa Dr. Sam ini memang telah disusun untuk menjadi bakal Perdana Menteri Malaysia. Dalam masa yang sama juga, ada yang argue betapa PAS memang tak berapa nak menonjolkan orang-orang untuk menjadi tokoh-tokoh tertentu untuk dilihat sebagai okey, fine, kita boleh letakkan kepercayaan kepada orang ini dan sebagainya. Mereka tak nampak benda tu. Balik-balik ditunjulkan tokoh dari parti lain. Dalam Pakatan Rakyat ditunjulkan Anwar Ibrahim. Dalam Perikatan Nasional tunjulkan Muhyiddin Yassin sebagai contohnya kan. Mereka tak nampak tau
siapa yang PAS nak letakkan sebagai calon Perdana Menteri, siapakah poster boy dan sebagainya. Memang kalau ikutkan poster boy ke tak poster boy ke, benda tu tak penting bagi saya lah. Tetapi bagi kebanyakan orang benda tu penting sebab mereka nak tahu, okay fine, kalau aku nak bagi kepercayaan pada engkau, siapakah orang yang kau letak sebagai calon Perdana Menteri? Adakah orang ini aku boleh percaya? Adakah orang ini kita dapat bagi keyakinan, bagi sikoh untuk memimpin negara ini, untuk mencapai kejayaan dalam mentadbir negara ini, untuk mengeluarkan negara kita daripada kemelut masalah dan sebagainya. Dan ada juga antara komen-komen itu yang mengatakan bahawa PAS ini tak berapa menonjolkan tokoh-tokoh profesional. Cuma sekarang ini saya rasa pandangan itu kita dah boleh sedikit dibang lah sebenarnya, sebab kita nampak dalam PAS ini pun dah nampak tokoh-tokoh profesional dan sebagainya, tetapi mungkinlah tidak mencukupi bagi mereka dan sebagainya. Dan ada satu benda lagi yang memang telah membelenggu PAS sekian lama, iaitu berkenaan dengan Kelantan. Suka atau tidak, tak kiralah apa jua pun yang kita sebut pasal Kelantan ini, kita bagi alasan itu, alasan ini dan sebagainya, orang akan mengatakan bahawa PAS tak reti mentadbir negeri sebab tengoklah Kelantan, Kelantan mundur dan sebagainya. Memang kita argue Kelantan ini dianaktirikan dan macam-macam lagi sebagainya, tetapi imej Kelantan yang seolah-olahnya mundur itu tidak dapat dipatahkan sepenuhnya oleh PAS daripada dulu sampai sekarang. Cumanya nasib baik sekarang ini, PAS turut mentadbir Kedah dan juga Terengganu. Di mana dalam 3 minggu lepas, saya telah buat satu video dekat sini yang mengatakan antara 14 negeri dekat Malaysia ini, cuma ada 4 negeri saja yang mencatatkan peningkatan daripada segi ekspor berbanding dengan negeri-negeri lain, iaitu negeri Pahang, wilayah Persekutuan, Kedah dan juga Terengganu. Di mana benda ini sangat-sangat penting sebenarnya. Ini menggambarkan walaupun dalam keadaan negara kita ini mengalami kemelesetan, kita punya ekspor pun negatif, FDI kita karut dan macam-macam lagi masalah, tetapi Kedah dan juga Terengganu, dua negeri yang selama ini tidak dipandang pun oleh masyarakat Malaysia dari segi kemajuan ke apa-apa ke, mencatatkan nilai ekspor yang positif berbanding negeri-negeri lain, termasuklah negeri-negeri maju seperti Pulau Pinang dan juga Selangor. Walaupun Pulau Pinang dan Selangor sejak azali lagi memang merupakan pembekal ekspor terbesar dekat negara kita ini, ialah mereka kan negeri ada pelabuhan, ada kilang sebagainya kan. Tetapi hasil mereka merosot berbanding Kedah dan Terengganu yang mencatatkan hasil yang meningkat. Dan ini secara asasnya, kalau anda tanya saya, membuktikan sebenarnya PAS ini pandai mentadbir. Berikan satu ruang yang besar, berikan satu prasarana yang betul, insya-Allah PAS boleh perform. Dan satu lagi benda yang membelenggu orang ramai ialah betapa PAS ini agak senyap apabila berhadapan dengan isu-isu. Contohnya isu mata wang ke, isu ekspor ke, apa-apa ke, PAS ni nampak macam kurang berminat untuk berhujah pasal benda itu. Dia ni kurang macam nak endorse benda-benda berkaitan dengan teknikal macam tu. Kalau pasal agama, kita tak risaulah, memang PAS akan ke depan. Kalau benda berkaitan dengan Islam ke, benda berkaitan dengan Melayu ke, PAS memang akan ke depan, tak ada masalah. Tetapi dari segi ekonomi, macam kejatuhan mata wang baru-baru ini, macam nilai ekspor kita yang merudum, FDI kita merudum dan macam-macam lagi, tak berapa nampak suara orang-orang daripada PAS menyuarakan tentang perkara itu, memberikan ulasan ke apa-apa ke sebagainya. Dan benda ini sedikit sebanyak memberikan satu keyakinan yang kurang sebenarnya kepada rakyat. PAS ni boleh ke mentadbir ni kan, sebab tengok macam isu ekonomi diorang diam je kan, pasal isu mata wang pun diorang diam je, pasal import ekspor diorang diam je, FDI diorang diam je. Benda-benda yang sebenarnya akan memberikan kesan kepada rakyat ini secara direct, benda itu PAS tak berapa nak sentuh sangat. Mungkinlah beberapa perkara ini yang kita nampak betapa orang ramai sebenarnya boleh je bagi kepercayaan pada PAS, tetapi oleh kerana tak nampak yang PAS ini bergerak ke arah itu, tak nampak ketokohan dekat situ, maka orang jadi macam ragu-ragu dengan PAS ini. Saya tak nak sentuh sangat pasal imej PAS yang Islamik dan sebagainya, sebab benda tu tak ada masalah. Benda tu okey je sebenarnya. Even pasti pun kita ada pelajar-pelajar bukan Melayu dan bukan Islam, tak ada masalah pun pasal tu. Mereka yang dok kata PAS ini terlampau eksklusif sangat untuk orang Islam, orang bukan Islam takut dengan PAS, ini semua adalah permainan kata-kata orang yang resis. Kalau mereka kenal PAS betul-betul, mereka tahu yang PAS ini memang benar-benar menjaga kewajikan semua orang, termasuklah orang-orang bukan Islam. Contoh terbaik dekat Kelantan, ada standing Buddha, ada sitting Buddha, tokoh terbesar kat Kelantan, semua ada kat Kelantan. Dan Kelantan ditadbir oleh PAS sejak 30 tahun lepas, dan sampai sekarang benda-benda yang bukan Islam ini berdiri tegak dekat situ, tak ada masalah apa pun. Itu bukti betapa PAS ini memang menjaga hubungan sesama kaum, menghormati hak-hak kaum lain dan sebagainya. Jadi benda itu saya tak sentuh lah. Benda itu terlampau clear sangat untuk kita nak mainkan ke apa-apa ke.
Cuma sekarang ni isu terbesar PAS ialah berkenaan dengan teknikal, berkenaan dengan isu, berkenaan dengan ketokohan, berkenaan dengan penampilan, mereka punya keterampilan. The first impression terhadap PAS ini yang masih lagi tak begitu menangkap imajinasi rakyat, terutamanya golongan-golongan bandar, golongan-golongan urban dan sebagainya. Yang ini yang saya rasa PAS kena ubah ataupun kena perbaiki supaya mereka ini benar-benar dapat memberikan satu keyakinan terutamanya kepada masyarakat bandar untuk kata okay fine, kita boleh bagi kepercayaan pada PAS. Ada beberapa cadangan yang boleh saya bagi dekat sini tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya lah mungkin sekarang, bermula sekarang ini, walaupun mungkin PAS ialah terikat dengan Perikatan Nasional sebagainya kan, tetapi PAS dah boleh mula untuk pasang siapakah orang yang bakal jadi poster boy. Walaupun bukan menjadi Perdana Menteri, mungkin menjadi timbalan Perdana Menteri ke apa-apa ke, ataupun the main man yang akan spearhead PAS ini. Sekarang ini memang kita nampak Sanusi. Tetapi kita semua tahu yang Sanusi ni memang tak akan dilepaskan oleh Sultan Kedah. Kita tahu sangat-sangat sebab Sultan Kedah sayang gila kat dia. Jadi kita perlu tunjulkan satu tokoh lain yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya rasa Dr. Sam penuhi segala syarat-syarat tersebut. Cuma sekarang ini bagaimana hendak menyediakan Dr. Sam sebagai seorang calon, sama ada untuk menjadi Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, ataupun sebagai the main character, the main man untuk spearhead PAS punya kempen. Orang akan dapat tangkap imajinasi, oh Dr. Sam ini adalah PAS, kita nampak, kita percaya kat dia. Itu nombor satu. Nombor duanya, para pemimpin PAS, tolong proaktif dalam isu-isu tempatan, terutamanya berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, macam isu mata wang, kos sara hidup, macam isu FDI, ekonomi dan macam-macam lagi. Kita kena tunjulkan bahawa PAS cakna benda ini. Tak payah tunggu sidang parlimen. Tak payah tunggu nak buat kenyataan rasmi itu, kenyataan rasmi ini, apa-apa pun, oh kita keluarkan kenyataan rasmi. Tak. Anda boleh buat ulasan secara peribadi. Cakap je, ini ulasan saya secara peribadi, ini tidak mewakili PAS. Tak ada masalah sebab anda juga seorang manusia. Anda juga seorang yang orang kata apa, mempunyai pandangan. Jadi anda bagikan pandangan anda. Bagikan pandangan anda, gunakan segala social media yang ada, TikTok ke, YouTube ke, Facebook ke, apa-apa ke. Buat video, buat apa-apa saja, pastikan pandangan anda itu dapat disampaikan kepada masyarakat. Itu yang orang nak tahu sebenarnya. Orang nak tahu apa yang anda fikir, apa pandangan anda, dan what is your take on some issues. Itu yang orang nak tengok. Di sini orang akan dapat tangkap imajinasi, oh, ahli-ahli PAS ni, pemimpin-pemimpin PAS cakna. Kita boleh percaya kat dia dan apa dia cakap tu make sense. Dalam PAS ni banyak orang hebat, sebagai contoh Syahid Sulaiman, macam Dr. Azman Ibrahim sebagai contohnya kan. Mereka ini sepatutnya fokus untuk mula berkongsi tentang isu-isu semasa berkaitan dengan ekonomi ke apa-apa ke. Sebagai contoh, kalau Dr. Azman tu mungkinlah buat perubatan ke apa-apa ke. Orang nak tengok tahu ketokohan anda semua. Anda pandai. Tapi kalau anda tak tunjulkan anda pandai, sampai sudah orang tak akan tahu anda pandai. Macam sekarang ni lah persekolahan. Dia punya sistem pakai TP4 lah, TP5, TP6, whatever tu. Walaupun anda ini pandai, kan, budak pandai contohnya. Tapi kalau anda tak pandai komunikasi, kalau anda tak pandai tunjulkan diri anda memang dapat TP yang paling rendah lah. TP yang paling biasa-biasa je. Nak dapatkan TP paling power, anda kena communicate, anda kena participate. Dan ini yang kita harapkan daripada pimpinan-pimpinan PAS. Dan yang ketiganya, mungkin selepas ini, kalaulah pimpinan PAS, kalau nak fokus pada isu agama, silakan, tak ada masalah. Tetapi kena cari satu jalan supaya bila kita tumpukan pada isu-isu agama, isu kaum dan sebagainya, ianya tidak mengundang resah kepada orang-orang bukan Islam. Kita of course kena fight isu agama, isu Islam, isu Melayu dan sebagainya. Itu core kita, essence kita. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita kena pastikan bila kita menjuangkan perkara itu, dia tidak mendatangkan keresahan ataupun mendatangkan satu image yang dikatakan rigid di mata orang-orang bukan Islam. Sebab kita kena terima satu hakikat. Kita tak menang, kita tak boleh bergantung harap pada undi Melayu saja. Kita kena ada undi kaum lain dan kita kena ada sokongan solid daripada semua pihak sebenarnya, barulah kita boleh mencapai kejayaan. Dan bila kita berjaya buat benda tu, insya-Allah lah memang terbukti Islam ini adalah untuk semua. Insya-Allah, tak kira anda ni Muslim ataupun tidak. Jadi di sinilah terletaknya kebijaksanaan orang-orang PAS, para pimpinan PAS untuk cari satu titik tengah. Bak kata pepatah Melayu, macam tarik rambut daripada tepung. Rambut tu jangan putus, tepung jangan selirak. Boleh faham tak maksud saya ni? Jadi apa-apa pun, berbalik pada poll yang telah saya buat itu, ramai 85% daripada 6,300 yang mengundi itu memang mereka kata PAS dah bersedia. 15% itu masih lagi mengatakan PAS belum bersedia atas beberapa alasan teknikal. Dan kalaulah kita seorang yang memang benar-benar mendengar pandangan ramai, kita jangan tengok yang 85 saja.
kita tengok juga yang 15 itu apa kata mereka. Sebab apa yang mereka kata itu kadang-kadang memang betul, kita kena perbaiki dan kita kena pastikan yang kita dapat atasi segala benda-benda yang tak cantik terhadap image PAS ini, supaya satu hari nanti memang betul-betul rakyat Malaysia akan dambakan, okay fine, sekarang tibalah masanya untuk PAS mentadbir negara kita ini. Boleh faham Dan apa-apa pun saya minta maaf kalau video saya ini ada menggubris perasaan sesiapa. Saya buat video ini bukan apa, sekadar untuk memastikan yang PAS ini tidak lagi dilamun dengan angan-angan, dilamun sebagai parti yang mendapat sokongan banyak lagi kerja yang perlu dibuat. Dan dalam masa yang sama juga, sebab video ini bukanlah untuk merendah-rendahkan Bersatu. Saya fokus kepada PAS sebab obviously PAS adalah parti yang paling besar dan ketika ini Bersatu pun ada isu mereka yang perlu mereka selesaikan seperti isu 6 katak lompat dan sebagainya kan. Dan saya yakin Perikatan Nasional akan kekal dan Perikatan Nasional akan jadi lebih bagus dengan syarat segala masalah-masalah kecil-kecil dalaman-dalaman seperti ini dapat diatasi dengan sepenuhnya. Ingat, sekarang ini rakyat dah menyampah dengan Kerajaan Perpaduan Madani. Rakyat dah menyampah dengan PMX dan mereka perlukan satu alternatif yang cukup kuat untuk memastikan yang mereka dah ada pengganti untuk orang kata apa? Menjadi sebuah kerajaan yang menggantikan Kerajaan Perpaduan Madani ini. Tetapi anda kata kalau kita masih lagi gagal untuk menangkap imajinasi mereka, silap-silap mereka akan tanya kita benda ini. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?